Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, ya Allah, 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 Allah, ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, ma bainahuma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim
برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمين يا رب العالمين. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kita taufik hidayah kekuatan untuk kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah dengan kita mengisi masa kita untuk seterusnya, yakni kita mengisi masa kita dengan pengajian ilmu ataupun dengan kita bersama-sama saling ingat memperingati kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Kerana memang sifat orang beriman itu, mereka itu tidak pernah berhenti daripada terus melakukan amal ibadah kepada Allah pada setiap masa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sendiri pun menyuruh kepada kita supaya jangan berhenti suatu amal ibadat itu. Berhenti satu amal sudah berhenti, ya tuan-tuan ya. Jadi maknanya habis satu amal, sambung lagi amal yang seterusnya, sambung lagi amal yang seterusnya. Jadi itulah sifat orang-orang yang beriman, yang sentiasa menghargai masa, yang tidak membiarkan masanya dengan perkara-perkara yang lalai dan sebagainya. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kata Allah, dan apabila setelah selesai suatu amal ibadah, satu ketaatan, setelah mana kamu selesai lakukan, kemudian hendaklah kamu bangun balik, bangun untuk kamu buat amal ibadat yang seterusnya. Jangan habis solat, habis kuliah, dah tak ada apa-apa ibadat dah, tuan-tuan ya. Jadi kalau ikut Allah, Allah nak kita terus menyambung ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bangun terus untuk melakukan amal ibadah yang seterusnya. Wa ila rabbika farghab. Inilah kita punya maslamat. Dan kata Allah, kepada Tuhanmu lah tempat sepatutnya yang kamu berlumba-lumba untuk terus mengejar Allah. Begitulah maknanya maslamat hidup kita ni. Sentiasa kita nak menjadikan seluruh kehidupan kita ni adalah untuk Allah. Wa ila rabbika farghab. Jangan wa ila dunya farghab. Jangan kepada dunia lah tempat yang kamu untuk berseronok. Allah kata wa ila rabbika, kepada Tuhan kamulah untuk kamu sentiasa mencari keredaannya. Farghab ni maksudnya bersuka-suka dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita sedia maklumlah tuan-tuan, kita sekarang ni berada pada fatrah ataupun dalam suasana sukan Olimpik lah tuan-tuan. Saya pun tak pasti apa nama sukan Olimpik ke, begitulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ialah sukan ni tuan-tuan, perkara asalnya hukumnya harus tuan-tuan ya. Tapi sukan boleh jadi ibadat, tuan-tuan, boleh jadi ibadat. Asal hukum sukan harus, dan dia boleh jadi ibadat apabila kita yang melaksanakan sukan tersebut adalah untuk riyadhah, yang untuk kita menguatkan diri kita ataupun kita menjaga kesihatan diri kita kerana Allah Subhanahu wa taala, maka jadi ibadat, tuan-tuan ya. Maka kalau orang berjoging, berlari, tuan-tuan, dia nak sihatkan badan dia kerana nak Allah Subhanahu wa taala kasih ataupun dengan kesihatan tubuh badannya itu untuk supaya dia boleh beramal ibadat dengan sempurna, maka asal hukum sukan itu adalah harus menjadi sunat, yakni menjadi pahala ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Tetapi awas berjaga-jaga juga, sukan itu juga boleh mendatang kepada kelalaian dan dosa, tuan-tuan ya. Dan boleh membawa kepada haram. Jadi asal sukan itu, kita katakan diri sukan tu adalah harus. Tak ada sukan yang haram, tuan-tuan tak? Kecuali lah sukan yang ada unsur-unsur kezaliman, macam sukan melagakan ayam ke contohnya, tuan-tuan tak? Menggaduhkan binatang, melagakan ayam ke, melagakan apa-apalah, tuan-tuan. Jadi haram lah kerana ada sifat kezaliman. Tapi umumnya sukan ni harus belaka, berlari ke, melompat tinggi ke, tuan-tuan tak? Main bola ke, apa sahaja jenis sukan, asal hukumnya harus. Tetapi tuan-tuan, hari ini kebanyakan sukan sudah menjadi haram, tuan-tuan ya.
Kenapa haram? Kerana pertamanya kelalaiannya dari segi masa, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang orang nak tengok sukan, tengok bola ni maghrib pun tinggal. Dan kadang-kadang bola itu ditayang itu sebelum maghrib lagi, kadang-kadang pukul 7 dah tayang bola. Kadang-kadang siaran bola itu dia tak mengikut kepada waktu kita dekat Malaysia, mungkin dekat luar negara dan sebagainya. Kadang-kadang siaran tu mulanya sebelum daripada waktu semayang. Jadi kadang-kadang ramai orang tinggalkan semayang kerana lalai dari segi mengikut kepada perancangan tersebut, rancangan yang sedang ditayang itu, sehingga lalai dari segi masa, semayang tinggal. Sayang nak tinggal tayangan tu sampai semayang pun tinggal. Jadi boleh jatuh haram dekat situlah, kerana kita melebihkan dunia sampai kita meninggalkan perkara yang wajib. Dan jadi haram kerana apa? Kadang-kadang ada unsur-unsur judi tuan-tuan nak berlaku. Perlawanan bola lah khasnya dalam internet, kadang-kadang dalam Telegram dan sebagainya, ada orang duk tawar-tawar berjudi. Kita set, kita nak sokong mana, siapa menang kita dapat duit ni. Kan macam orang duk main lumba motor kan, lumba motor haram, taruh buat pentaruhan duit untuk tengok siapa menang, maka siapa menang dapat duit tu, tuan-tuan. Jadi unsur-unsur begitu menjadikan dia haram. Dan yang paling mudahnya menjadi haram kerana apa, tuan-tuan? Kerana hari ini boleh katakan semua sukan lah, tuan-tuan. Kebanyakan sukan, walaupun ada setengah-setengah tu mungkin tidak, tuan-tuan. Macamnya contohnya macam sukan bermain Allahu Akbar, snooker, main snooker, tuan-tuan. Main snooker dia tak ada berkaitan dengan pakaian dan sebagainya. Jadi hari ini kebanyakan sukan tu boleh katakan haram kerana apa? Pakaiannya tu unsur yang ketiga dari segi pakaian, tuan-tuan. Jadi hari ini sukan Olimpik ni, Allahu Akbar, sukan renangnya, dia maklumlah, tuan-tuan. Sukan lariannya, khasnya orang perempuan. Jadi tuan-tuan, maksudnya sukan pada hari ini boleh katakan haram, bukan haram sikit, haram banyak, tuan-tuan. Berdosa, merosakkan iman orang Islam. Kerana apa? Kerana dari segi menutup aurat, tuan-tuan. Jadi khasnya orang perempuan lah. Orang lelaki pun sebenarnya, tuan-tuan, bila mereka berpakaian nampak lutut, jadi haram, tuan-tuan. Dan kita orang lelaki, sama-sama lelaki, boleh tak ustaz tengok aurat sama-sama lelaki kan? Jawapannya tak boleh, haram juga tuan-tuan. Dia aurat kita lelaki, sama-sama lelaki ni haram juga tengok. Maksudnya orang lelaki dia tengok orang lelaki, sama-sama lelaki, haram, tuan-tuan. Orang perempuan tengok memang jelas haram lah. Dan orang perempuan, kalau kita tengok sukan pada hari ni, Allah dengan ketatnya, tuan-tuan, khas-khasnya sukan-sukan yang gimnastik lah, apa semua tu lah, tuan-tuan. Jenis berenang kan, jenis larian dan sebagainya, ketat-ketat semua, tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak sebut dengan tuan-tuan dan perempuan pada hari ini yang mengikuti kuliah saya, beringatlah, tuan-tuan, dunia ini adalah tempat kita mencari redha Allah. Jangan kerana kita minat kepada sukan sampaikan kita membuang iman kita, menghancurkan pahala kita, tuan-tuan. Kita selalu sebut waktu puasa, jaga pahala puasa, tuan-tuan. Hakikat sebenarnya nak jaga pahala ni bukan waktu bulan Ramadan je, tuan-tuan. Dan sebenarnya kita duk nampak jaga pahala Ramadan ni hanya pada bulan Ramadan. Salah, tuan-tuan. Sebenarnya jaga pahala ni sepanjang umur hidup kita. Maksudnya pahala puasa Ramadan yang telah kita laksanakan yang tahun lepas ke, tahun ini ke dan sebagainya, tuan-tuan. Pahala tu ada dalam akaun kita. Dan dosa yang akan menghilangkan akaun pahala itu, tuan-tuan, sepanjang hidup kita. Maksud esok kita balik akhirat esok, akan ditimbang amalan pahala puasa kita, tuan-tuan, pahala zikir kita, pahala Quran kita. Dan kalau kita buat dosa, tak kira dosa tu dalam bulan Ramadan ke, luar Ramadan ke, maka dosa itu akan ditimbang juga. Dan kalaulah dosa itu banyak, lebih daripada pahala yang kita buat, maka akhirnya pahala itu kalah dan akhirnya pahala itu habis sia-sia di akhirat kelak, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ingat pesanan saya, nak jaga pahala ni, menjaga pahala ni adalah menjaganya sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Tugas kita menjaga akaun pahala kita. Jadi tuan-tuan, kita yang duk mengaji ni, biarlah suasana apa pun yang berlaku di sekeliling kita. Maksud saya suasana tu, maksudnya hari ni suasana sukan. Tak kira lah dalam keadaan suasana sukan ke, tuan-tuan, dalam keadaan suasana lain, jaga Allah. Itu saya nak pesan dalam kuliah saya pada pagi ini, antaranya lah, tuan-tuan. Jadi jangan kita hancurkan pahala puasa kita, pahala zikir kita, pahala Quran kita, sebab kita minat sukan, kita tengok belaka. Jadi saya nak sebut sukan ni bukan tak boleh tengok, boleh tengok. Tapi kalau sukan itu sehingga melalaikan kita kan, kita duk habis masa sejam 2 jam, tanya diri kita, ada pahala tak kalau sejam 2 jam habis tengok perkara macam tu? Kalau aku baca Quran sejam ni, berbanyak dah kita dapat, tuan-tuan tak? Kita kata, Ustaz saya minat, Ustaz saya suka sangat, tak boleh tahan, tuan-tuan tak? Minat kita biar kerana Allah.
Sebab tu kita ni tuan-tuan berkehendak, tak boleh berkehendak ikut kehendak kita. Kalaulah kita boleh bermudah dekat dunia ni, boleh berkehendak dengan kehendak kita tuan-tuan, kalau itu memang dibenarkan dalam syarak tuan-tuan, rosaklah hari ni. Orang Islam hari ni rosaklah sebab masing-masing nak ikut minat masing-masing. Sebab tu tuan-tuan, Allah datangkan Rasul. Kenapa datang Rasul? Kerana Rasul datang membawa perintah daripada Allah untuk mengawal ataupun untuk menjadi sebagai suatu sempadan, satu pagar kepada kehendak-kehendak manusia tuan-tuan nak. Maka sebab tu datang Rasul untuk bawa peringatan daripada Allah untuk menjadi pagar kepada kehendak-kehendak manusia tuan-tuan. Maka kalaulah kehendak-kehendak kita ni, suka hati kita nak minat apa, nak minat itu dan sebagainya tuan-tuan, maka kalau begitu tak perlu ada Rasul tuan-tuan. Sebab tu kehendak kita ni, tak boleh kita ni berkehendak tidak sesuai dengan keredaan Allah. Tak boleh. Apa yang kita nak mesti sesuai dengan keredaan Allah tuan-tuan. Tapi kalau macam kita minat tu perkara-perkara yang harus dan tak ada pahala apa-apa, jadi tak ada apa-apalah, jadi rugi macam tu lah tuan-tuan. Tapi ingat jangan sampai kita melambatkan solat. Tapi benda yang kita minat tu, sukan renang contohnya. Ada orang lelaki suka benar tengok sukan renang contohnya tuan-tuan. Dia memang minat renang tu, dia sendiri pun orang jenis pandai berenang tuan-tuan. Saya juga minat berenang, saya suka berenang tuan-tuan. Sebab saya memang orang kampung. Jadi memang orang kampung suka mandi lombong. Saya kecil-kecil tu kan mandi lombong sampai tengah-tengah lombong dengan kawan-kawan. Seronok ingat suasana-suasana tu tuan-tuan. Dan berenang ni memang perkara yang disuruh oleh Nabi untuk kita belajar berenang, berkuda tuan-tuan. Yang antaranya berenang, berkuda dan memanah. Tu sunnah Nabi tuan-tuan. Kita memang minat berenang, suka tengok orang berenang. Tetapi masalah sekarang ni, bila kita tengok dalam TV ni tuan-tuan, kalau renang lelaki pun sama, lelaki habislah nampak pusat apa semua tuan-tuan. Jadi kita tak boleh lah, sebab benda tu dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minat ustaz, minat tak minat, bila Allah tak bagi, kena tinggalkan apa yang kita minat. Ini dikatakan mengorbankan diri ni, bukan senang tuan-tuan. Yang tu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Kata Allah, wa minan nasi ma yashri nafsahu batira amradatillah. Ada di kalangan manusia yang sanggup mengorbankan diri dia. Suka ni tapi Allah tak bagi, tinggalkanlah apa yang kita suka demi untuk ibtigha amradatillah. Dan kita ingatlah, kalau kita duk tengok renang kan, khasnya lah renang teruk sikit tuan-tuan. Apa gimnastik tu pun teruk juga tuan-tuan. Ni yang bahaya, orang ada TV ni kena jaga tuan-tuan. Kalau kita langgan Astro, ni saya nak sebut, kita langgan semata-mata nak tengok siaran-siaran macam tu yang mendatangkan haram, saya nak sebut langganan kita jadi haram juga. Sebab duit yang kita bayar itu semata-mata kepada perkara haram. Maka apa yang kita lihat tu haram, perkara tu dosa, duit tu jadi haram juga. Maksudnya pelaburan kita tu haram lah. Dia berkaitan rapat tuan-tuan. Jadi kalau memang kita langgan tu adalah untuk tengok sukan-sukan yang harus, maka duit tu jadi harus lah tuan-tuan. Tapi kalau kita langgan tengok sukan-sukan yang harus sebagai pedoman ilmu untuk kita, contohnya kita ni pemain bola ke, contohlah kita ni memang kerja main bola kan, jenis atlet ke dan sebagainya, kita nak tengok ilmu main bola tu macam mana, dan kita nak sihat tubuh badan kita. Tapi payahlah orang main bola nampak lutut belaka tuan-tuan. Just tu semua orang kafir belaka tu tuan-tuan. Agenda semua tu. Kalau kira tuan-tuan sebenarnya pakai seluar panjang pun tak ada masalah lah. Tapi inilah kita pada hari ni, semua nak ikut cara hidup orang yang tidak Islam lah. Orang kafir lah tuan-tuan. Ni kata Nabi SAW, umat aku di akhir zaman akan ikut orang Yahudi, orang Nasrani ni, satu langkah shibran bi shibrin, satu langkah ke satu langkah. Dia orang duk menyanyi, kita duk menyanyi hari ni tuan-tuan. Dia orang buat siaran menyanyi, kita pun hari ni kat Malaysia buat siaran menyanyi tuan-tuan. Dulu ada Malaysia Idol kan, sekarang dah tak ada dah. Tu semua asal daripada sana kan. Sana nak buat kumpulan berjoget K-pop, kita kat Malaysia pun nak buat K-pop bersih, kita orang Malaysia kita ada dah hari ni kumpulannya tuan-tuan. Rap dan sebagainya. Jadi apa yang dia orang buat, kita buat belaka tuan-tuan. Ni yang Nabi kata, maksudnya kita akan ikut orang kafir satu langkah demi satu langkah. Kata Nabi, sehingga kalau mereka masuk lubang biawak pun kita akan buat juga benda yang sama tuan-tuan. Kita kena beringatlah, kita orang Islam ni ada Allah, ada Rasul, ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Kena ingat benda tu. Tak boleh kita ni hidup kat muka bumi Allah ni, kita bersenang-senang dengan kehendak nafsu kita, sedangkan ni bumi Allah, bukan bumi kita. Bukannya kita ni maksudnya memiliki semua perkara. Udara yang kita hirup ni udara Allah. Jadi bila kita duduk di tempat Allah, ni milik Allah, kerajaan dia,
maka kena ikutlah peraturan dia, bukan kita punya. Macam Ibrahim Al-Adham sebut, yang saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, tuan-tuan nak. Maka tuan-tuan matalah sekalian, saya nak sebut, maksudnya sukan yang duk ada pada ni tolong jaga. Saya nak sebut begitu nah. Jadi kalau boleh, maksudnya nak tengok sukan tu, saya tak kata haram, sebab sukan ni kalau tengok untuk ilmu harus. Tengok orang memanah kan, okey, tak apa kan, ada orang manah kan. Tapi kalau tengok sukan-sukan yang memang ada perempuan yang pakaiannya ketat kan, kita orang lelaki ni khasnya, tuan-tuan nak, mana boleh tengok orang perempuan dengan keadaan tidak menutup aurat macam tu. Kita tengok dalam keadaan biasa je, macam kita tengok tiang lampu, macam kita tengok batu kan. Sebab benda-benda macam tu memang menaikkan syahwah kita lah, confirm lah. Orang lelaki yang sihat, dia akan naik syahwah dia kan. Kecuali orang lelaki yang tak sihat tu lain macam kan. Dia jenis keinginan ke arah sama-sama lelaki tu lain. Tapi haram juga, haram juga nah. Macam kita hari ni kan, tengok hari ni ada di kalangan laki-laki kita, itulah tuan-tuan, lemah. Memang Islam kita ni lemah, sangat-sangat lemah tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, bukan sekadar sukan pun kita duk habis ikut cara pakaian orang kafir dan sebagainya, tuan-tuan nak. Maksudnya memang bukan sekadar itu sahaja. Bahkan kalau kita tengok hari ni, tuan-tuan nak, saya nak kait juga tentang orang yang homoseksual ni kan, tersebut, tiba-tiba tersebut, maka saya sebut teruslah tuan-tuan nak. Golongan-golongan yang saya minta maaf sebut golongan-golongan pondan ni, tuan-tuan tak, lemahnya institusi Islam di negara kita ni, tuan-tuan tak, dahlah sukannya dibiarkan macam tu sahaja. Saya nak sebut kenapa perkara ni, saya nak sebut dengan tuan-tuan. Saya nak sebut kerana tuan-tuan, kita ni tak habis lagi duk lawan Covid ni, tuan-tuan tak habis lagi Allah duk turun bala pada kita ni. Kita hari ni melawan Allah lagi, tuan-tuan, tambah maksiat lagi. Dan saya yakin 100% dalam hati saya, tuan-tuan, ramai orang Malaysia pada hari ni yang minat sukan. Dan berapa banyak hari ni orang Malaysia yang rosak pandangan mata dia, tuan-tuan, nak melihat sukan ini, dan menjadikan mereka lalai dengan Allah. Dan bertambah-tambah lagi lah dosa yang sedia ada yang kita tanggung pada hari ni. Nak buat macam mana, tuan-tuan nak? Jadi apa yang boleh kita buat, berdoa je lah banyak-banyak kepada Allah, tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, janganlah kita biarkan rumah kita ni didatangi oleh syaitan. Kata bergerombong-gerombong kumpulan syaitan datang suka duduk rumah kita. Sebab rumah kita ni tak dihiasi dengan malaikat, dengan zikir, dengan jaga perintah Allah. Kita tayang benda-benda yang Allah murka dalam rumah kita, dengan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, yang mata kita ni Allah duk bagi tengok sekarang ni, tuan-tuan. Kita tengok benda-benda yang haram itu, maka kita sedang melawan Allah dengan nikmat dia. Dia panggil kufur nikmat tu, tuan-tuan nak. Maksudnya kita tengok tu dengan biji mata kita ni, dan dengan penglihatan tu nikmat Allah tu. Bukan kita boleh tengok dengan diri kita sendiri. Maksudnya Allah yang sedang bagi kita melihat ni. Kalau Allah tak bagi kita melihat, tak nampak kita sekarang ni, tuan-tuan tak. Tapi yang malangnya, kita sedang guna nikmat Allah, sedang melawan dia. Guna nikmat Allah, lawan dia balik. Maka kufur dengan nikmat, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan nak cerita, memanglah kita sekarang ni sangat-sangat lemah Islam kita, tuan-tuan nak. Nak main bola ke, nak sukan, apa salahnya? Kerajaan letakkan satu ketetapan, kita orang Islam pakai seluar biar panjang. Boleh, tak ada masalah. Adakah perkara itu akan menjadikan kita kalah? Tak, bahkan saya yakin kita lebih menang lagi sebenarnya. Bila kita jaga aurat kita dan sebagainya, maka akan datang pertolongan daripada Allah, kita boleh menang. Kita tengok, tuan-tuan tak, pelari-pelari yang memecah rekod dunia, tuan-tuan tak, ada seorang OKU tu. Dia lari, tuan-tuan tak, siapa nama saya tak ingat, kakinya panjang, OKU, tapi jadi rekod dunia kan. Pakai seluar panjang tak ada masalah, tak ada kaitan pun sebenarnya seluar panjang, seluar pendek nak main ni. Tapi kita ni Islam letak belakang. Kita buat benda ni, kita tak tanya Allah bagi ke tak bagi, kita main buat je. Ni lemahnya kita hari ni Islam, khasnya di negara kita lah. Tak usah tengok orang lain, kita negara kita pada hari ni. Dan lemahnya institusi-institusi agama dalam negara kita ni, sepatut perkara tu perlu ada cadangan, kena bercakap dalam parlimen dan sebagainya. Perkara ni bukannya perkara yang kita boleh abaikan, buat tak tahu je. Ini adalah undang-undang Allah, tuan-tuan. Kita bukan nak sebut pasal laksana hudud tu perkara yang besar. Cukup cara berpakaian, tuan-tuan, dan sebagainya kan. Sebab tu kita tak nak lah hidup dekat dunia ni semakin mendapat kemurkaan Allah. Dan kita nak sebut juga, tuan-tuan, kita sebut tadi pasal homoseksual dan sebagainya. Tuan-tuan tengok betapa lemahnya kita pada hari ni. Tak cukup dengan maksiat yang ada pada hari ni, begitu juga dengan golongan-golongan, tuan-tuan, yang pondan ni, tuan-tuan, saya nak sebut ada sedikit hukum tentang perkara ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok Instagram, orang yang ada Instagram lah, setiap malam, boleh katakan setiap malam, tuan-tuan, saya duk perhati tengok, setiap malam golongan-golongan pondan ni akan buat live, tuan-tuan tak.
Dan live dia orang buat ni sama-sama dengan geng-geng dia orang lah, tuan-tuan tak? Tuan-tuan pun kenal lah siapa-siapa golongan-golongan pondan ni kan, Safi Elias dan sebagainya lah. Sebab kita tak salah sebut nama-nama mereka secara jelas macam ni, sebab mereka sendiri buat maksiat secara terbuka, tuan-tuan tak? Dan tuan-tuan, saya nak sebut hukum bagi orang lelaki. Bagi orang lelaki tak? Duk tengok macam Safi Elias dulu dah bertaubat, alhamdulillah ni dah balik semula, tuan-tuan ni. Sebab itulah bila kita nak berubah ni, dia tak cukup dengan bertaubat macam tu saja. Dia banyak syarat-syarat yang lain. Nantilah kita cerita syarat nak berubah, syarat untuk kita bertaubat dan benar-benar berubah menjadi orang baik. Dia tak cukup dengan istighfar. Dia kena ubah macam-macam perkara yang lain. Ubah suasana, ubah kawan, tuan-tuan tak? Ubah cara hidup, tu baru nak kekal jadi baik. Tapi kita sekarang ni lah berubah ni kadang-kadang dengan istighfar je. Tapi kawan-kawan lama masih berkawan lagi. Jadi Safi Elias ni benar-benar Allah beri hidayah dekat dia. Tapi dia selalu live dengan kawan-kawan dia setiap malam. Saya nak cerita hukum sikit. Orang lelaki, tuan-tuan nak, apa hukum dia tengok Safi Elias tu kan? Dengan keadaan dah putihnya, dia makan ubat. Dia mengaku, tuan-tuan nak, dia mengaku. Dia buat, dia cerita live dia. Kadang-kadang saya dengar juga, tuan-tuan nak. Dia mengaku, dia kata dia buat tubuh badan dia lebih 100,000 dah. Semua tempat dia pernah buat dah, dia kata. Maksudnya, tuan-tuan, duit yang kita beli, produk-produk dia tu habis ke situ je, tuan-tuan nak. Kalau kita jelas tahu memang dia gunakan duit dalam produk dia untuk benda-benda macam tu, tuan-tuan, boycott lah produk dia. Sebab kita tak nak salurkan duit kepada orang macam ni. Sebab banyak untuk menjadikan diri dia tu semakin orang kata apa, semakin nak menjadikan diri dia pondan lah, semakin nak menjadikan dia wanita yang cantik dan sebagainya. Kita salur duit ke arah benda-benda macam tu, kita menolong dia untuk terus dia melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa mudah-mudahan dia dapat hidayah daripada Allah. Saya selalu ajar tuan-tuan, tengok ahli maksiat jangan benci, sentiasa kita mendoakan kebaikan mereka, tuan-tuan ya. Dan kadang-kadang kalau saya dengar pun, saya nak tahu apa sembang dia orang saja, nak tahu puak-puak ni sembang apa, tak ada apa-apa, sembang-sembang kosong je. Cuma kadang-kadang ada juga di-invite budak-budak kecil masuk, tuan-tuan tak? Budak-budak umur 13-14 tahun ni kan, ada satu isu baru ni, ada juga masuk dalam berita baru ni, tuan-tuan tak? Dia rosakkan budak tu dengan ditunjukkan dia punya diri itulah. Tuan-tuan faham maksud saya ditunjukkan diri tu maksudnya, tuan-tuan ya. Safi punya kerja lah tu, rosak budak-budak kecil tu, tuan-tuan tak? Dia bukan sekadar bercakap, bahkan ditunjukkan diri dia tu. Maksudnya tunjuk benda dalam diri dia lah, tuan-tuan tak? Tu jadi masuk berita baru ni, tuan-tuan tak? Kita tengok dia punya Instagram tu jadi blog sekejap tu dah masuk balik kejap, tuan-tuan ya. Orang lelaki tengok dia orang tu macam mana, tuan-tuan tak? Asal hukum tengok sama-sama lelaki tak ada masalah kan? Memang haruslah, tuan-tuan tak? Tapi bila kita tengok Safi Elias tu kan, nampak macam perempuan, jadi ada nafsu kita tak boleh tengok, haram kan? Wih, cantik lah macam perempuan, haram. Asal hukum harus macam sukan tadi ya, tuan-tuan tak? Ada unsur-unsur haram tak boleh. Kemudian tengok pula dia pakai seksi, nampak pula dia punya bentuk buah dada kan, kita kata ni buah dada lelaki, tuan-tuan tak? Tapi kalau tengok tu jadi bersyahwat, haram tengok walaupun dia lelaki. Ni hukum, kena faham, tuan-tuan ya. Dan salam dengan dia contohnya kan, salam dengan dia. Kalau kita salam dengan dia tu, kita boleh anggap dia lelaki, tak apa lah. Tapi kalau tangannya pun dah lembut, dia makan ubat apa semua, kita salam dengan dia terasa macam salam orang perempuan, tak boleh salam juga. Bukan tak salam tu sebab dia tu perempuan, bukan. Tapi sebab diri dia tu dah macam perempuan. Kalau kita salam tu naik dah syahwat kita, haram juga. Sebab tu dalam bab mata ni, tuan-tuan, dia ada satu bab kita dilarang melihat amrat. Amrat ni apa? Dalam kitab Tibyan ada, tuan-tuan ni. Amrat ni apa? Amrat ni, tuan-tuan, adalah budak lelaki. Tuan-tuan buka kitab Tibyan. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ada. Saya pun tak ingat, tuan-tuan ni. Dalam pandangan mata kita, selain pada haram melihat orang perempuan, haram juga kita melihat budak lelaki, amrat, budak lelaki yang comel kan. Budak lelaki bukan perempuan, lelaki, tapi muka comel, muka jambu panggil. Kita tengok jadi geram, haram juga. Dia lelaki tapi pandangan mata kita bersyahwah, jadi haram. Tuan-tuan tengok lembu, tengok kambing, tuan-tuan. Tengok lembu, tengok kambing nampak lain. Orang tengok kambing, tengok lembu, kita rasa nak sembelih, nak makan. Dia tengok kambing, tengok lembu, dia nampak benda lain, tuan-tuan. Jadi haram dia tengok atas diri dia seorang, orang lain tak haram lah, tuan-tuan nak. Atas diri dia seorang. Dan saya nak sebut, tuan-tuan, lemahnya institusi Islam di negara kita sampai orang-orang macam Safi Elias tak ditangkap, dibiarkan mereka berleluasa, tuan-tuan nak mengembangkan. Bahkan ada pula pertubuhan maknyah ni, tuan-tuan nak. Jadi maknanya kalau kita berhujah dengan dia orang akan kata ni hak asasi manusia dan sebagainya. Tak boleh, tuan-tuan ni, tak boleh kita hujah macam tu, tuan-tuan tak? Kita kena sebut macam ni.
Setiap fitrah yang datang dalam diri kita ni, bukan semua kehendak-kehendak fitrah itu kita perlu ikut, kita wajib ikut ataupun kita mesti raikan. Kita kena jawab macam tu, tuan-tuan. Dia kata apa, nak buat macam mana? Saya lahir-lahir saya dah rasa suka pada sama-sama lelaki. Saya ada jiwa keperempuanan dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi saya nak buat macam mana? Kita jawab balik. Itu bukan hak asasi yang kita kena raikan, kerana perkara itu telah melanggar perintah Allah. Perkara itu telah bercanggah dengan kehendak Allah. Kamu siapa? Kamu hamba Allah. Sekarang kita jawab macam ni. Kehendak dalam diri kamu, rasa dalam diri kamu tu sebenarnya bukanlah hak yang kamu kena raikan, tetapi itu ujian daripada Allah. Kita kena jawab macam tu. Kalaulah golongan-golongan Syafi'iyah, maknya-maknya ni kata, kami tak boleh buat apa, kami memang ada fitrah yang kuat macam ni. Kita kena kata bukan semua fitrah, kehendak-kehendak dalam diri kita ni kita kena ikut. Bahkan kadang-kadang ada kehendak-kehendak kita ni ujian daripada Allah. Kalau kamu jawab macam tu, tuan-tuan, tak, maksudnya orang berzina tak boleh tangkap lah. Tak boleh nak laksanakan hukum zina lah. Kalau kita kata kenapa awak berzina, ni fitrah saya, Ustaz. Saya memang rasa nak berzina. Ni rasa saya teringin nak berzina. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW dulu pada zaman sahabat, tuan-tuan, ada juga, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang jumpa Rasulullah minta nak berzina. Ada, tuan-tuan. Maksudnya fitrah rasa nak banyak-banyak perempuan ni bukan zaman kita. Zaman sahabat Nabi dah ada dah. Tapi Nabi ni adalah dia punya cara, uslub dia untuk menjadikan orang tu tak berzina. Tapi ada sahabat jumpa Rasulullah, tapi bagusnya dia ni, saya tak ingat nama dia siapa. Tapi sahabat ni bagusnya dia, sebelum dia zina dia minta izin Rasulullah. Maksudnya dirujuk juga Quran hadis tu. Tak adalah dia terus belakangkan Quran hadis tu. Maksudnya dia tahu Rasulullah ni sebagai Nabi, dia datang juga jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak zina, kata dia. Izinkan aku untuk berzina, tuan-tuan. Nabi buat tak tahu, Nabi tak nak dengar. Sebab Nabi tak suka nak dengar aib-aib orang ni. Kita kalau dengar ada orang zina ke jiran sebelah laju je, kita tak dengar. Nabi ni diminta izin, Nabi dengar, tapi Nabi tak nak layan. Akhirnya sampai sana Omar ni jadi marah tengok orang ni minta Rasulullah benda yang tak sepatutnya, ni marah. Dia kata, kamu ni tahu tak ni Rasulullah, mana hormat kamu? Kamu minta buat maksiat kepada junjungan besar Nabi SAW ni, kamu minta buat maksiat, tuan-tuan. Maka akhirnya Rasulullah layan juga. Rasulullah panggil, ni uslub Rasulullah yang terbaik. Tengok tuan-tuan, Rasulullah ni dia tak kata ni bodoh ke apa. Dia tak kata macam tu. Ni kata cantiknya uslub dakwah Rasulullah SAW dalam untuk memujuk orang yang rasa nak bermaksiat kepada Allah ni. Cara pujukan Rasulullah itu yang bagusnya, tuan-tuan. Kita ni kalau tahu ada orang buat jahat, laju je kita nak hina, laju je kita nak marah, nak caci, nak naikkan suara, nak tengking dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi maksudnya Nabi mengajar kita sifat rahmat, sifat sentiasa ada belas ihsan kepada sesiapa pun, tuan-tuan. Jadi Nabi ni jumpa dengan orang ni, dia tak marah. Kan dia tak kata kamu ni bodoh ke apa, minta benda-benda macam tu. Tak. Nabi jumpa dia, tuan-tuan, Nabi bawa dia berfikir. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, rasa nak buat maksiat ni, kita mudah nak buat maksiat sebab kita tak fikir panjang, tuan-tuan. Tapi kalau kita fikir panjang, insya-Allah akhirnya maksiat itu kita akan jadi nak tinggal. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tu kata Nabi SAW, berfikir itu mendatangkan cahaya, tuan-tuan. Berfikir itu kadang-kadang boleh menjadikan kita semangat untuk kita meninggalkan perkara yang buruk. Sebab tu kadang-kadang kena tafakar, kena berfikir, tuan-tuan. Fikir nasib kita, fikir pasal pahala kita akan hilang, fikir pasal kerugian kita, fikir pasal kita diseksa di akhirat kelak. Maka dengan fikiran itu, kadang-kadang kita boleh terhasil dalam hati kita ni semangat untuk kita berubah menjadi baik selama mana kita berfikir. Sebab itulah akal manusia ini, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni berakal. Akal itulah yang menjadikan kita cerdik dan membezakan kita di antara kita dengan binatang. Tetapi tuan-tuan kena faham, akal ni akan berfungsi bila mana kita ada perasaan, ataupun akal ni akan hidup berfungsi bila mana hati kita ni bersih dengan Allah. Bila mana akal ni kita hidupkan ataupun kita gunakan akal kita ni untuk kita cari redha Allah, dia akan berfungsi. Tapi akal ni, tuan-tuan, kalau ikut nafsu, dia bukan setakat berfungsi, bahkan akal tu akan padam, bahkan orang itu akan jadi hina lebih daripada binatang. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran tu, tuan-tuan. Kata Allah, orang-orang yang ada akal, tuan-tuan, wahum la ya'qiluna biha. Mereka ada akal tapi mereka tak guna akal mereka. Sebab apa? Sebab mereka ikut nafsu. Bahkan Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Manusia, tuan-tuan, kalau mereka tak guna akal, buat maksiat banyak-banyak, akhirnya hidup mereka lebih hina daripada binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Tapi
Kalau guna akal untuk cari redha Allah, maka martabat mereka akan lebih tinggi daripada martabat sekalian malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini boleh jadi dua keadaan. Sama ada menjadi orang yang lebih tinggi martabat lebih daripada malaikat. Dalil tinggi martabat manusia lebih daripada malaikat kerana malaikat tidak ada akal, tidak ada nafsu. Dan ketika mana Isra wal Mi'raj, tuan-tuan, Jibril dia sampai satu tahap jadi berhenti. Nabi boleh naik seorang-seorang. Itu menunjukkan martabat manusia lebih tinggi daripada martabat malaikat. Tetapi manusia juga dia boleh jadi hina, teruk ataupun boleh dijatuhkan oleh Allah lebih sesat daripada binatang kalau dia tidak menggunakan akal, ataupun apabila akal itu dipadamkan cahayanya dengan sebab mengikut nafsu yang banyak, tuan-tuan, gitu nah. Jadi kembali balik kepada perkara tadi, tuan-tuan. Jadi maksudnya Nabi ni bila orang terdatang nak zina, Nabi ajak dia berfikir. Kata Nabi apa? Wahai sahabat, kata Nabi, kalaulah kamu ada isteri, kamu ada anak, apa rasa kamu kalau anak kamu ditiduri orang lain? Nabi ajak berfikir. Marah tak kamu? Kamu ada mak kamu, tapi ada orang lelaki zina dengan mak kamu. Kamu ada anak, ada adik, ada kakak. Maka orang ni mula berfikir, ya Rasulullah, aku tak sanggup. Aku tak boleh, ni mak aku, ni adik aku. Bagaimana kamu sanggup berzina dengan orang lain, sedangkan mereka juga adik-beradik di kalangan orang lain lah. Maksudnya kamu sendiri tak suka adik-beradik kamu dizinai oleh orang lain, mak kamu, anak kamu dizinai oleh orang lain. Bagaimana kamu sanggup berzina dengan orang lain? Maka orang lain juga ada perasaan macam kamu, marah pada kamu dan sebagainya. Maka akhirnya orang ni, tuan-tuan, tak jadi berzina, tuan-tuan tak? Sebab Nabi ajar dia benda-benda macam tu. Nabi ajar dia berfikir, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita, itulah tuan-tuan lemahnya industri kita pada hari ni, tuan-tuan. Sehingga maksiat yang sudah ada ni dah banyak dah, kan? Dah banyak dah timbul pula maksiat-maksiat yang ada pada hari ni. Golongan-golongan maknyah ni, tuan-tuan, mereka ni bukan sekadar menjadi maknyah, mereka ada kerja mereka, tuan-tuan. Dan sudah pastilah kerja mereka ni, minta maaf sebut bahasanya tak baik, tuan-tuan, tapi menjadi pelayan-pelayan kelab malam, tuan-tuan tak? Sebab kita tengoklah dengan pakaian dia orang ni teruk sangatlah, tuan-tuan, ni teruk sangat. Dan mereka ni menjadi pelayan kelab-kelab malam, dan bukan sekadar menjadi pelayan, bahkan mereka ni orang kata bersekerudukan lah dengan lelaki-lelaki yang minat dengan dia orang ni, dibayar. Sebab tu dia orang jadi kaya raya, tuan-tuan ni. Jadi mana institusi Islam yang sepatutnya kena tangkap orang macam ni, tuan-tuan tak? Maksudnya fitrah yang mereka rasa mereka nak buat tu, itu bukan fitrah yang boleh diraikan, bahkan itu adalah ujian daripada Allah, tuan-tuan. Kalau kita katakan boleh meraihkan fitrah, orang berzina dia tak salah sebab dia nak raihkan fitrah dia nak berzina, tuan-tuan. Orang nak mencuri maka tak masalah. Sebab tu, tuan-tuan, apa yang kita kehendak ni kadang-kadang bukan kehendak itu sebagai sesuatu yang Allah nak kita buat. Saya ulang balik, tuan-tuan. Kadang-kadang fitrah yang ada dalam hati kita ni, fitrah ke, kehendak ke, minat ke, bukan kadang-kadang minat tu Allah nak kita buat, tak. Kadang-kadang minat tu Allah nak uji kita sebenarnya. Maksudnya Allah nak tengok kita ni melebihkan Allah atau melebihkan nafsu kita. Tak semua kehendak dalam diri kita yang Allah lintaskan, tuan-tuan. Hakikatnya kan, orang lelaki nak jadi perempuan pun Allah juga lintaskan, Allah juga yang buat fitrah tu. Tetapi kita sebagai orang yang tak diuji macam tu, kita tak rasa macam tu. Tapi mungkin kita ni ada rasa benda lain, tuan-tuan. Kita adalah perasaan-perasaan kita, kehendak-kehendak kita yang lain yang mungkin Allah uji masing-masing manusia. Adalah cara-cara Allah menguji masing-masing punya keimanan. Ada orang Allah uji dia minat nak jadi perempuan macam tu, tuan-tuan tak? Lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki dan sebagainya, tuan-tuan tak? Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kehendak-kehendak dalam diri kita ni bukan kerana Allah nak kita buat. Tengok kehendak-kehendak tersebut. Kalau lintasan kehendak itu perkara yang Allah redha, buat. Contoh kita terlintah nak sedekah, maka tu perkara baik, kita buat lah. Tapi nafsu kita kata tak payah sedekah lah. Tu maksudnya tak bolehlah kita raikan nafsu kita yang tak nak bersedekah tadi. Siapa lintaskan hati kita untuk sembahyang sunat duha, untuk bersedekah, untuk buat perkara baik, itu semua kerja Allah belaka. Tapi ada juga yang Allah lintaskan dalam hati kita, lintas nak buat maksiat. Siapa punya kerja? Allah juga. Tetapi bukan Allah nak kita buat, Allah uji kita. Allah sedang menguji keimanan kita dengan Allah lintaskanlah perasaan-perasaan nak buat begitu, buat begini dan sebagainya. Dan kalau kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya macam golongan-golongan yang gay, maknyah dan sebagainya kan. Kalaulah mereka melihat pahala, betapa besarnya mereka mendapat pahala di sisi Allah, sudah pasti mereka akan sanggup meninggalkan kehendak mereka nak tukar jantina itu, nak jadi orang perempuan. Kalau orang lelaki lah, nak jadi apa panggil gay, gay gay lah gay, lelaki sama lelaki panggil apa, maknyah lah, tak? Jadi kalaulah mereka tahu kehendak tu sebagai suatu ujian, mereka lawan,
maka sebenarnya besar pahala yang Allah nak bagi kepada mereka. Sebab apa? Mereka ada kehendak nak jadi perempuan. Contoh Safi Alias tu dan geng-geng dia lah, tuan-tuan, nak jadi perempuan dan ada duit nak jadi perempuan. Boleh, berjuta-juta ada duit, tuan-tuan. Nak jadi perempuan tu boleh. Dan maksudnya kemampuan nak buat maksiat tu ada, boleh nak buat, tuan-tuan. Tapi tahu perkara ni Allah tak redha, tahan. Maka tahan tu Allah bagi pahala. Sebab tu tuan-tuan kena faham, dapat pahala ni dengan maksiat ni, tuan-tuan ni, pahala ni bukan sekadar kita buat taat, tuan-tuan ya, bukan sekadar kita buat taat. Bahkan tuan-tuan, pahala bersabar dengan maksiat itu juga satu pahala. Tuan-tuan ya, maksudnya ketaatan itu satu pahala dan bersabar atas maksiat itu juga satu pahala. Maksudnya kita nak buat maksiat ni, kita terasa nak buat, Allah astagfirullahaladzim, Allah uji aku nak buat maksiat ni, mata ni nak tengok perempuan ni, rasa teruji nak tengok perempuan, tapi bertahan tu, bersabar tu. Sebab tu sabar ni 3 kan, tuan-tuan. Nak sabar dengan ketaatan, sabar kita kemana nak melakukan maksiat, sabar melakukan ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar dengan kehendak qada dan qadar Allah. Ni 3 martabat sabar. Dan sabar yang meninggalkan maksiat itu lebih besar nilai sabar itu daripada sabar melakukan ketaatan, tuan-tuan ya. Jadi kalau golongan-golongan ni, ataupun kita bagi contoh golongan-golongan ni, kita sendiri pun, tuan-tuan, kalau dah faham sebenarnya fitrah rasa nak jadi perempuan itu sebagai ujian daripada Allah, dan kalaulah dia faham tentang sabarnya dia untuk dia tidak menjadi begitu, beroleh pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah, pasti dia akan sabar. Sebab dia nampak pahala sedang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang tak diuji rasa nak jadi orang perempuan, macam saya ni lelaki, tak ada rasa nak jadi perempuan, saya tak dapat pahala tu. Tapi dia orang ni lahir-lahir dah lembut dah nak jadi perempuan, tapi sabar, tahan. Maka kesabaran itu sentiasa diberi pahala oleh Allah, tak henti-henti sampai dia orang mati. Sebab tu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuan-tuan, ni kata Allah, sesungguhnya disempurnakan pahala sabar bagi seseorang itu bighairi hisab, tanpa henti. Maka tuan-tuan, orang yang sabar dalam keadaan nak buat maksiat ni, tuan-tuan, ataupun sabar dalam menghadapi qada dan qadar Allah. Orang lain mungkin dikurniakan oleh Allah kekayaan, hidup mewah. Ada orang yang dalam keadaan mungkin pandemik dan sebagainya, mula hidupnya mungkin susah sedikit. Kalau sebelum ni makan ayam kan, selalu anak-anak makan sedap, kena dengan ujian Covid ni, maka rezeki itu sudah berkurangan. Tapi sabar dengan ujian ini, tuan-tuan, maka selama mana bersabar itu, kalau orang lelaki tadi nak jadi perempuan, sabar dengan rasa nak jadi perempuan tu, maka pahala sabar itu tidak putus-putus sampai dia mati. Tuan-tuan, sebenarnya kalau tengok kebaikan Allah, hakikatnya Allah bukan sengaja nak bagi kita ada kehendak-kehendak macam tu, tapi Allah nak bagi kita pahala free. Pahala free lah tu, tuan-tuan. Sebab dia bukan beramal, dia bukan nak buat apa-apa, dia just tahan diri je, bersabar je. Bersabar ni duduk dalam ni, bukan ada kerja buat, bukan nak kena berlari ke, bukan nak kena solat ke, nak kena gerak. Sabar ni just tahan diri dan tak buat. Dan tahan maksudnya tak buat, dan tak buat tu kerana membesarkan kehendak Allah daripada kehendak diri, maka dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi sepatutnya, ialah institusi Islam kita sepatutnya kalau kuat, tak boleh biarlah dia orang ni berada di selain kita, sebab mereka ni bawa maksiat banyak dengan pakaian dia orang, tuan-tuan, dengan kerja buat dia orang. Golongan-golongan ni bebas pada hari ni, tak ada orang nak tangkap, tak ada enactment jenayah nak tangkap dia orang ni, tak ada. Yang jenayah curi ada, jenayah zina ada, jenayah ni tak ada. Sepatutnya kalau tangkap, tak adalah orang berani buat, tuan-tuan. Dah boleh buat, tapi kita tak nak buat, tuan-tuan. Macam mana murka Allah tak turun kepada kita pada hari ni, tuan-tuan. Tak topi keledar kan, kalau kita naik motor, tuan-tuan, tak pakai topi kena saman tak, tuan-tuan? Kena saman, tuan-tuan. Tak tahulah berapa kena kan, naik kereta tak pakai ni kena saman 150, tuan-tuan. Dekat Johor ni pakai serban tak boleh. Sebab saya pernah balik kuliah, dulu saya pergi kuliah naik motor pakai serban, satu hari saya kena tahan dengan polis. Tapi polis tu taklah keluarkan surat saman, sebab saya kata saya tak tahu. Saya pakai serban balik kuliah kan, polis tahan, dia kata, "Encik tak boleh pakai serban." "Oh iya ke?" Saya ingat boleh, saya kata kan. Jadi dia kata tak boleh. Kalau saya fikir balik Sing pakai kuliah, pakai orang Sing kan dia pakai serban boleh, kenapa saya orang Islam pakai serban tak boleh kan? Tapi saya tak adalah berbahas dengan dia macam tu. Saya fikir seorang-seorang saya je lah, tuan-tuan. Akhirnya dia kata tak apalah, hari ni kami maafkan cik, tapi dalam undang-undang tak boleh. Tuan-tuan tengok undang-undang. Maksudnya undang-undang tu kita buat, kita boleh buat. Maksudnya undang-undang kita boleh buat. Siang-siang kalau pakai motor tak pasang lampu, boleh kena saman. Boleh buat kalau kita nak buat. Jadi sebenarnya kalau kita nak buat, boleh. Maksudnya buat undang-undang untuk tangkap orang yang gay dan sebagainya, kita boleh buat. Tak pakai topi keledar boleh kena saman.
Kan tak pakai tudung pun boleh kalau nak buat. Tapi kenapa benda tu ditangguh-tangguh dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi bila maksiat-maksiat berleluasa ni, maksudnya tidak ada yang menahannya dan sebagainya, maka apa akan jadi, tuan-tuan? Ni yang akan datang kemurkaan Allah ni, tuan-tuan. Ni kita sambutlah hari ni apa yang sedang berlaku pada kita hari ni. Inilah balasan yang kita kena terima. Sebab itu semua kerana perbuatan-perbuatan kita melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai orang biasa, rakyat biasa ni, apa kita boleh buat, tuan-tuan? Doa banyak-banyak. Dan jangan kita redha dengan perkara yang ada. Dan kita kena sampaikan perkara ni. Sekurang-kurangnya saya pada hari ni, tuan-tuan, dah sampaikan. Saya berani bercakap benda-benda macam ni, tuan-tuan. Berani kita bercakap untuk kita menyebarkan ajaran Nabi SAW, supaya esok saya tak ditanya oleh Allah, wahai Syam, kamu diberi peluang untuk berkuliah menyampaikan agama, kenapa tak pernah sebut tentang perkara-perkara macam ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah realiti yang sedang berlaku di sekeliling kita pada hari ni, tuan-tuan. Sebab tu kata Nabi SAW, bila sampai satu zaman, Nabi kata, yang mana ketika itu Nabi kata, Nabi SAW sebut dah perkara ni, tuan-tuan. Maka inilah yang kita tengok. Nabi SAW nyatakan akan sampai satu zaman ketika mana umat aku di akhir zaman, maksiat, kemungkaran itu sudah tidak ditegur lagi, tuan-tuan. Kemungkaran sudah tidak ditegur lagi. Maksudnya maksiat banyak, tak ada orang cakap. Senyap ke, tuan-tuan. Orang tak pakai tudung ke, nak jadi maknyah ke, kan, nak cerita hal-hal maksiat ni, tak disebut lagi tentang haram, tentang sukan, pakaian-pakaian sukan, dan tak sebut dah pasal kerajaan nak tegur, tak tegur, tak ada dah, diam, pakat takut belaka, diam belaka. Kata Nabi, akan sampai umat aku di akhir zaman, kemungkaran itu dibiar, tak disebut dah, tak diucap dah, tak ditegur lagi. Kemudian Nabi kata amal makruf telah diberhenti. Maksudnya tak ada orang dah nak ajak buat baik, nak ajak supaya berzikir. Maksudnya kemungkaran dibiarkan, amal makruf tidak diperluaskan, tuan-tuan. Kalau kita tengok hari ni memang jelas lah, tuan-tuan. Kalau dalam kuliah ni, kan, ada dalam kuliah kita ni, tuan-tuan, berapa orang yang bersama dengan kita, tuan-tuan tengok orang yang main game, berstreaming game, kan. Satu streaming dia main 3 jam tu sampai 20,000, bukan 20,000, 153,000 yang view. Tengok, kan. Tengok apa, tuan-tuan, sembang kosong je. Saya tengok on Facebook tu, tuan-tuan. Saya nak cerita apa, tuan-tuan, amal makruf tak berkembang dah di akhir zaman. Yang berkembang apa? Perkara-perkara lalai, orang duk main game. Saya kata apa benda lah main game. Yang si perempuan tu, kalau perempuan lah yang duk main game tu, kan, dia duk kereta jalan, orang duk tengok, apa seronok tengok game ni, tuan-tuan. Tapi 3 jam streaming tu, orang duk tengok ramai 10,000, 20,000, dan habis view 153,000, tuan-tuan. Jadi kita tengok amal makruf hari ni tidak disebarkan, terberhenti, orang tak minat nak buat baik, tuan-tuan. Dan kemudian kemungkaran itu dibiarkan. Bahkan Nabi kata akan sampai akhir zaman itu bukan setakat kemungkaran itu dibiarkan, bahkan kemungkaran itu menjadi suatu keserokan, menjadi satu hiburan, tuan-tuan. Kita tak nafikan mungkin pada hari ni, tuan-tuan, maksiat-maksiat yang berlaku ni tidak dikawal. Kenapa? Kerana kadang-kadang perkara itu menjadi hiburan bagi orang-orang tertentu, macam maknyah ke dan sebagainya, tuan-tuan. Mereka ni kan menjadi penghibur bagi orang-orang yang melayan mereka ni. Jadi ada orang-orang yang berkepentingan untuk melayan diorang ni. Mungkin diorang ni juga menjadi pelaris kepada disko dan sebagainya. Maksudnya ada keduniaan-keduniaan kat situ. Mungkin perkara ni tidak dilarang kerana ada kepentingan untuk orang-orang atasan. Bukan semua, tapi mungkin setengah-setengah orang atasan memerlukan benda-benda macam ni, tuan-tuan. Mungkin mereka dibayar duit. Kita tak nafikanlah berlakunya benda-benda yang mengejar dunia dan sebagainya, tuan-tuan. Dan maksudnya dah tak rasa dah maksiat tu satu perkara yang buruk, bahkan tak adalah nak larang dan sebagainya, bahkan melihat maksiat itu satu hiburan, kan, serokan-serokan. Apa Nabi kata? Sampai zaman tu Nabi kata, tunggulah bala yang turun daripada Allah, daripada langit sebanyak-banyaknya. Ini yang berlaku hari ni, tuan-tuan. Ketika mana amal makruf sudah tidak berkembang lagi, dan kemungkaran sudah tidak ditegur, bahkan orang melihat kemungkaran satu nikmat, satu keserokan, tuan-tuan. Berhibur, seronok dengan maksiat ni, tuan-tuan. Banyak, kalau saya nak kupas isu ni, banyak raja lawak dan sebagainya. Orang main-main dengan perkataan Allah sayang, Allah sayang. Buat yang cerita raja lawak, tuan-tuan, maharaja lawak dan sebagainya, kan. Guna perkataan Allah sayang untuk ketawakan orang. Tuan-tuan, ni perkataan bukan untuk diketawakan orang. Tuan-tuan, mana perasaan manusia untuk sensitif dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh main perkataan tu. Tuan-tuan, Allah sayang ni nak menunjukkan kepada keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Bukan nak dibuat lakonan dalam siaran TV, nak bagi orang ketawa. Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Tuan-tuan, poyo-poyo pun Allah sayang. Orang pun ketawa. Orang tengok perkara ni macam melihat Ustaz Biliu. Kita pun tak perasan dalam perkara-perkara macam tu. Tuan-tuan tengok orang mempermain-main agama,
menjadikan agama untuk bahan lawak. Bukan agama itu digunakan untuk perkara yang sepatutnya. Bahkan kalau agama itu sekadar perintah, ini cerita pasal Allah, pasal zat Tuhan dipermain-mainkan. Orang ketawa, orang seronok dengan perkataan-perkataan macam tu. Bukan seronok sebab nampak perkataan Allah sayang tu, tapi nampak orang tu buat lawak dengan perkataan tu. Tuan-tuan, perkataan Allah sayang ni bukan perkataan yang kecil dipermain-mainkan untuk bagi orang ketawa, tuan-tuan. Ini realiti yang berlaku pada kita pada hari ini. Maka Nabi SAW menyatakan, zaman tu kalau berlaku, orang dah tak kisah dengan dosa dan maksiat, bahkan orang seronok tengok dosa dan maksiat, tuan-tuan. Maka Nabi kata, tunggulah bala yang mencurah-curah datang dari langit turun ke bumi. Kata Nabi, bila mana manusia sudah sampai tahap mereka sudah tak sensitif lagi dengan dosa, bahkan mereka seronok dengan dosa, ini sudah melampau, tuan-tuan, maka kemurkaan Allah sudah sampai kepada tahap yang kita main climax lah, yang kemuncak lah. Sebab kemurkaan Allah sampai ke tahap kemuncak sebab manusia ni, tuan-tuan, bukan sekadar berani lawan Allah, bahkan mereka bergembira lawan Allah. Subhanallah, tuan-tuan. Mereka sedang makan rezeki Allah, mereka sedang minum dengan rezeki yang Allah beri, mereka sedang menghirup udara yang Allah bagi, tuan-tuan, dan mereka sedang lawan Allah dengan nikmat-nikmat yang sedang mereka capi pada hari ini, tuan-tuan. Maka bila mana manusia sudah berani melawan Allah dan berseronok melawan Allah, tak sensitif lawan Allah, seronok ni, seronok gembira lawan Allah ni, buat maksiat ni gembira, tuan-tuan, seronok, tak rasa bersalah, tak rasa takut dengan Tuhan, maka sudah climax dah tu, dah kemuncak dah, tak ada dah kemuncak lebih tinggi daripada tu, tak ada dah. Maksiat bila buat itu sudah guna melawan Allah, tapi rasa takut nak balik kepada Allah, it's okay lagi lah. Maksudnya ada rasa insafi diri nak balik pada Allah. Dan bila maksiat berlaku, tak berani tegur, okay lagi lah, tuan-tuan. Maksudnya tak berani tegur tapi ada rasa salah dengan Allah. Tapi sekarang ni bukan setakat buat maksiat, bahkan tak rasa salah dah dengan maksiat tu, seronok pula buat maksiat, gembira pula tengok orang buat maksiat. Bahkan orang yang buat maksiat tu berbangga-bangga pula mengaku dalam YouTube, mengaku aku tak semayang, buat apa nak semayang, gembira. Tuan-tuan, macam-macam lah hari ni yang berlaku kepada dunia Islam pada hari ni, tuan-tuan, ya, khasnya negara kita Malaysia. Inilah kita nak cerita dengan tuan-tuan betapa hari ni Islam ni hanya tinggal kulit bawang je, tuan-tuan. Iman manusia ni sekadar nipis macam kulit bawang je. Dunia setebal-tebalnya mereka kejar. Maksudnya dunia orang raikan, orang kejar, tuan-tuan, tak? Tapi iman Islam dah tak ada isi apa-apa dah, tuan-tuan, tak? Nak kata apa, tuan-tuan? Maksudnya nak sampai kepada akhir zaman, Imam Mahdi sahajalah yang boleh menyatukan kita semua. Dan Imam Mahdi muncul nantilah, baru Islam akan kembali semula. Ni nak sampai dah ni, tuan-tuan, tak? Dia sebab Imam Mahdi ni bila dia nak keluar nanti, antara yang Nabi SAW sebut, akan berlaku huru-hara dunia. Ni hadis Nabi, tuan-tuan. Saya kaji hadis ni, tuan-tuan, ya. Kalau ikut tanya saya, Imam Mahdi tak lama dah nak keluar, tuan-tuan, ya. Tapi orang hari ni suka cakap Dajjal, tuan-tuan, nak. Suka orang cakap pasal Dajjal. Saya pun heran, pelik, tuan-tuan, nak. Dajjal ni lambat lagi, ya. Kenapa orang duk kait Dajjal? Tuan-tuan, Dajjal ni tak payah sibuk lah dia nak keluar bila ke, nak kait agenda Dajjal, tak payah sibuk lah. Sebab Dajjal ni dia pasti keluar bila mana Imam Mahdi keluar. Ni kita cerita Dajjal macam Dajjal nak keluar 3-4 tahun akan datang ni. Sebenarnya Dajjal keluar lambat lagi. Maksudnya Imam Mahdi akan keluar dulu. Imam Mahdi, kata Nabi SAW, dalam banyak-banyak riwayat hadis, Imam Mahdi akan berada di atas dunia ni 7 tahun. Ada riwayat yang kata 9 tahun. Tapi banyak sepakatan ulama kata 7 tahun. Lepas 7 tahun, Dajjal keluar lah. Jadi maksudnya kita tak perlu nak risau tentang kemunculan Dajjal bila nak turun. Bila turun Imam Mahdi, Dajjal akan menyusuri lah. Sebab Imam Mahdi dia akan keluar dulu. Dan bila tentera Imam Mahdi ni kuat, maka Dajjal akan keluar di pada penghujung tahun yang ke-7. Kalau kita orang beriman belajar tentang kelahiran Imam Mahdi ni, kita akan tengok Imam Mahdi keluar, tak lama mestilah Dajjal akan keluar. Dan orang-orang Islam yang ikut belakang Imam Mahdi ni akan selamat lah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mata sekalian, maksudnya bila Imam Mahdi nak keluar, tandanya apa? Dajjal tu tak apalah. Dajjal tu kita tahu kat tanda dia, tuan-tuan ni. Dajjal ni tanda dia akan kemarau dan sebagainya. Itu tak apalah. Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi ni keluar, kata Nabi SAW, dalam keadaan manusia huru-hara. Dunia huru-hara. Maksudnya satu dunia, ekonomi apa huru-hara, masyarakat huru-hara, kan? Kita jadi dalam keadaan susah payah. Jadi Nabi kata bila dalam keadaan susah payah, dunia kelang kabut. Sebab apa dia kelang kabut? Sebab manusia tak ada orang kata ikutan kepada Islam, tak ada. Tak ada pemimpin-pemimpin Islam yang berani nak bawa Islam dalam negara. Maksudnya masing-masing pegang Islam masing-masing. Orang yang faham Islam, dia faham lah. Orang yang tak faham Islam, lara maksiat dan sebagainya lah. Dengan gay, dengan maknya, apa semualah, tuan-tuan tak? Jadi huru-hara yang sedang berlaku oleh kerana manusia semakin jauh, semakin melanggar Allah. Dan Nabi kata sehinggalah bumi ni akan menunjukkan kemurkaannya, kata Nabi, dalam keadaan mulalah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya semakin tidak mengeluarkan buah hasil dan sebagainya.
Dan kalau kita tengok hari ni pun berlaku dah tuan-tuan. Dulu manggis selalu keluar ni, manggis pun jangan-jangan nak keluar dah tuan-tuan. Dulu kalau kat kampung kita boleh set dah. Setahun bulan 8 akan musim ni, bulan 7 akan musim ni. Sekarang dah tak boleh ikut dah tuan-tuan. Sebab dah tonggang terbalik dah tuan-tuan dah. Maksudnya musim-musim buah ni kita tak boleh nak target dah. Kadang-kadang sepanjang setahun, sepanjang 2 tahun, buah ni tak keluar langsung. Rambutan langsung tak keluar kadang-kadang. Kan? Kita tak boleh nak target dah. Dulu setiap tahun rambutan ada bulannya. Manggis ada bulannya. Sekarang ni iklim dunia pun dah bercampur aduk lah. Cuma ada bahasanya saya tak tahu lah tuan-tuan ya. Bahasa sainsnya saya tak kerti nak sebut, tapi nak ceritanya macam itulah. Tapi bila Imam Mahdi nak keluar nanti, dunia pun dah marah. Tuan-tuan tak, bumi ni pun dah murka dengan perbuatan-perbuatan maksiat ni. Maka akhirnya tuan-tuan, ketika mana bumi sudah tidak mengeluarkan hasil-hasilnya lagi tuan-tuan ya, manusia sudah semakin susah dan sebagainya, Imam Mahdi akan keluar. Ketika manusia dalam keadaan huru-hara jauh daripada Allah, Imam Mahdi bawa balik manusia ingat pada Allah. Ketika itulah kata Nabi, akan datang keharmonian semula, keberkatan datang dari langit. Maka akan makmurlah semula manusia di muka bumi pada ketika itulah. Maksudnya apa yang Allah sedang tarik kepada kita pada hari ini akan turun semula. Bila mana kita dibawa balik oleh Imam Mahdi sebagai khalifah akhir zaman yang mengembalikan Islam. Dan tak lama Dajjal keluar. Tuan-tuan, bila Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Nabi Isa akan menjadi makmum kepada Imam Mahdi, tuan-tuan, di Palestin sana. Habis sembahyang subuh, Nabi Isa akan kejar Dajjal. Dajjal keluar bukan lama tuan-tuan, sebulan je dia keluar, 40 hari je tuan-tuan ya. Tapi orang banyak sibuk pasal Dajjal hari ni tuan-tuan tak. Kita kalau betul-betul kita sibuk pasal Dajjal, persiapkan iman kita. Jangan disebut vaksin agenda Dajjal lah. Kita sembahyang pun lambat. Apa benda kita cerita pasal Dajjal? Kan cerita pasal vaksin agenda Dajjal lah. Ni COVID ni semua agenda Yahudi. Mana kita punya persediaan mempersiapkan iman? Sebab kita nak lawan dengan diorang ni esok, kan, dengan Dajjal, fitnah besar, Yahudi dan sebagainya. Kita bukan menang lawan mereka ni dengan sebab kita ada senjata. Sebab waktu ketika kita bangkit di akhir zaman nanti, bagaimana Imam Mahdi menjaga kita dan sebagainya, kita kembali kepada Islam tuan-tuan. Kekuatan kita ketika itu bukan kekuatan dari segi senjata. Kekuatan kita ketika itu, kekuatan kita berzikir kepada Allah. Sebab tu Imam Mahdi, Dajjal keluar nanti tuan-tuan, orang Islam dia akan kenyang, dia akan dijaga oleh Allah dengan sebab tasbih, zikir mereka kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu. Jadi sebab tu tuan-tuan, orang yang berjaya esok melawan tentera Dajjal dan Yahudi dan sebagainya adalah orang Islam yang menjaga iman yang kuat, zikir mereka kepada Allah. Mereka lah yang selamat daripada Dajjal ni esok tuan-tuan ya. Jadi fitnah Dajjal ni hebat. Dajjal ni sangat hebat fitnah dia. Jadi kalau kita ni duk sibuk cerita pasal Dajjal, mana bukti kita sungguh-sungguh kita nak mempertahankan diri kita daripada Dajjal ni? Buktinya kita kuatkan iman dengan Allah lah. Ni sibuk cerita pasal Dajjal. Kita sembahyang sunat bermalas, Quran pun tak baca-baca. Duk sibuk tak nak ambil vaksin ni semua. Dajjal belaka kan. Tak nak ambil vaksin sebab Dajjal. Tak nak. Dajjal bukan kalah dengan kita sebab kita tak ambil vaksin ke, kita ambil vaksin ke. Dajjal dia kalah dengan kita kerana keimanan kita esok. Kan? Ni tak ambil vaksin, kita kata kita menang dah lawan Dajjal. Tak usahlah fikir benda-benda macam tu tuan-tuan, tak logik langsung tuan-tuan nak. Kalau betul pun kita kata vaksin tu ada agenda tertentu dan sebagainya tuan-tuan nak. Bukan setakat vaksin, makanan yang kita makan pun daripada sana juga. Ubat-ubatan lain pun banyak lagi ya tuan-tuan. Kalau diorang nak buat kerja, diorang boleh buat kerja. Bukan setakat guna vaksin tuan-tuan, ubat batuk pun diorang boleh buat kerja. Tuan-tuan tak? Kenderaan-kenderaan kita yang kita duk pakai ni pun, handphone kita ni pun, kan semua dunia orang dunia mereka yang pegang benda-benda macam ni. Cuma saya nak pesan, kalau kita bersungguh-sungguh nak melawan musuh-musuh Allah ni, kita kena bina iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kerana kita menang, kejayaan kita berjaya menang kerana kita dalam rahmat ataupun kerana kita dekat diri kepada Allah. Itu kemenangan kita dekat situ sebenarnya. Tuan-tuan sekadar begitulah tuan-tuan ya. Perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan pada pagi ini, maksudnya antara perkara pentingnya sukan yang sedang ada pada hari ini tuan-tuan, jangan kita leka. Itu saya nak sebut tuan-tuan ya. Dalam keadaan kita ni tak habis dengan ujian COVID, kita ni pula banjirkan. Faham tak? Banjir. Maksudnya kita banjirkan diri kita, rakyat Malaysia, dengan dosa maksiat. Tambah pula dengan kebanjiran sukan-sukan ni menyebabkan berapa ramai rakyat Malaysia pada hari ni yang habis rosak iman mereka tengok benda-benda yang melalaikan begini. Sehingga bertambah lagi dosa yang ada pada kita. Tak cukup dosa, bertambah-tambah lagi dosa yang ada pada kita. Dan kita pun nak sokong atlet dan sebagainya, membanggakan Malaysia. Bangga apa tuan-tuan kalau pakai perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh kita banggakan kalau perkara itu dimurkai oleh Allah. Tapi kita bangga kalau mereka mengikut syariat dan sebagainya, kita bangga. Tetapi kalau mereka melawan Allah, apa yang perlu kita banggakan? Artis-artis yang bawa orang jauh daripada Allah dengan pakaian-pakaian yang
yang sebagainya tuan-tuan. Kita nak banggakan orang, kita nak naikkan martabat orang, naikkan orang-orang yang beriman di sisi Allah. Kalau seorang pemimpin, kita hormati pemimpin-pemimpin yang bawa rakyat mereka kepada Allah. Kalau kita nak hargai seorang kawan, cari kawan-kawan yang ingatkan kita kepada Allah. Bukan kita hargai kawan kita yang dia tu pengarah ke, dia tu CEO, bukan. Kita raikan kawan-kawan kita. Bila Allah angkat martabat mereka, kita angkat martabat mereka. Tapi bila Allah tidak memandang mereka, kita juga tidak memandang mereka. Bukan kerana kebencian kita kepada tubuh badan mereka, tapi kita benci apa yang Allah benci. Kita muliakan siapa yang Allah muliakan, dan kita membesarkan Allah lebih daripada segala-galanya tuan-tuan. Jadi matlamat fokus kita adalah Allah. Itu perkara yang paling penting. Bila kita meletakkan Allah nombor satu dalam kehidupan kita, kita pasti bahagia dunia akhirat, dan Allah akan sentiasa bersama dengan kita dalam kehidupan dunia sampailah kepada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dunia pada hari ini tuan-tuan memanglah dunia yang semakin hebat cubaan dan dugaannya. Semakin tinggi sampailah kemunculan Imam Mahdi nanti tuan-tuan ya. Sebab tu kata ulama tuan-tuan ya, kalau dari segi dunia ni ibarat bentuk piramid ni tuan-tuan. Piramid yang 3 segi tu kan, 3 segi tu piramid kan. Kalau ulama kata dunia ni zaman Nabi dia kecil kan. Kemudian bila zaman semakin besar dia semakin mengembang je. Jadi tiga-tiga je tuan-tuan. Kalau kita ikut dunia. Tapi akhirat kata ulama zaman Nabi dia besar kan. Dia terbalik. Maksudnya dia semakin menguncup. Semakin berakhir zaman, semakin sampai ke dunia akhir zaman, agama semakin kecil sampailah kepada penghujung ni. Kita ni sudah berada pada dunia yang penghujung dah. Islam ni dah tak dipandang apa-apa dah. Orang tak pandang penting dah hubungan dengan Allah ke, kau nak langgar Allah ke, kau nak gembira dengan Allah ke, apa sahaja Allah bawa datang ujian bala ke, tak kisah, tak perlu balik kepada Allah. Kau teruslah dengan maksiat-maksiat yang kau buatlah terus. Maksudnya akhir zaman ni tak ada orang dah nak insafi diri, nak balik pada Allah sungguh-sungguh, tak ada dah. Ni akhir zaman dah ni tuan-tuan. Kita ni penghujung dah tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati kita, menjaga kita tuan-tuan ya, daripada terpedaya dengan ujian-ujian dunia yang sangat dahsyat pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terus menambahkan kekuatan iman kita, menambahkan ilmu pengetahuan kita tuan-tuan. Bukan salah kita nak bersama dengan dunia, nak ambil dunia, tetapi dunia itu biarlah kita jadikan sebagai untuk tangga untuk kita mencari keredaan Allah. Tak salah nak cari harta tuan-tuan. Tak salah tuan-tuan nak jadi CEO, nak jadi menteri, nak jadi nak ambil pangkat dunia, tak salah. Kalau pangkat-pangkat dunia itu menjadi saham kepada akhirat kita, buatlah sehebat-hebat mana pun, ambillah dunia sebanyak-banyak mana pun tuan-tuan, tapi pastikan dunia yang kita ambil itu untuk mengembangkan redha Allah pada diri kita, untuk menambahkan kasih sayang Allah kepada diri kita. Yang salah bila kita bersama dengan dunia semata-mata untuk melawan Allah, untuk melupakan Allah, untuk jadikan dunia sebagai maksiat kita kepada Allah. Itu yang salah. Jadi orang Islam ni tuan-tuan, walau macam mana kehidupan kita kat dunia pada hari ni, hiduplah macam biasa sebagai orang beriman. Tak salah hidup macam mana keadaan sekalipun. Yang penting apa yang kita buat tu pastikan untuk mencari keredaan Allah. Tuan-tuan, segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya sampaikan kuliah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita hati yang tetap istiqamah untuk bergantung kepada Dia, untuk sentiasa dekat dengan diri Dia, dan memandang penting Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling yang perlu kita lebihkan lebih daripada segala-galanya tuan-tuan ya. Insya-Allah kita berjumpa lagi pada kuliah pada malam ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.